Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Dalam video ini, kumpulan kami akan menerangkan bab 3 bidang tamadun Islam, iaitu zaman Bani Umayyah. Ahli kumpulan kami terbahagi kepada 4 orang, iaitu Nurul Fatihah, Nurin Natasha, Ummu Syafiah dan yang terakhir Nurin Farhana. Di sini saya akan menceritakan tentang latar belakang kerajaan Bani Umayyah. Keturunan Bani Umayyah ini berasal daripada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Nasab ini bertemu dengan nasab Rasulullah, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Keturunan Bani Umayyah ini terkenal sebagai keturunan yang memerintah kota suci Mekah sebelum kedatangan Rasulullah. Bani Umayyah ini diperintahkan oleh 12 khalifah yang berbeza. Khalifah pertama memerintah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu selama 19 tahun. Yang kedua ialah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu selama 4 tahun. Khalifah ketiga yang memerintah ialah Muawiyah bin Yazid, iaitu selama 3 bulan. Khalifah yang keempat ialah Marwan bin Al-Hakim, iaitu selama 1 tahun. Khalifah yang kelima ialah Abdul Malik bin Marwan, iaitu selama 21 tahun. Khalifah ke-6 yang memerintah ialah Al-Walid bin Abdul Malik, iaitu selama 10 tahun. Khalifah ke-7 yang memerintah ialah Sulaiman bin Abdul Malik, iaitu selama 3 tahun. Khalifah yang ke-8 ialah Umar bin Abdul Aziz, iaitu selama 2 tahun. Khalifah yang ke-9 ialah Yazid As-Sani bin Abdul Malik selama 4 tahun. Khalifah yang ke-10 ialah Hisham bin Abdul Malik selama 20 tahun. Khalifah yang ke-11 ialah Al-Walid As-Sani bin Yazid, iaitu selama 1 tahun. Khalifah yang ke-12 ialah Yazid As-Salis bin Al-Walid selama 1 bulan. Khalifah yang ke-13 ialah Ibrahim bin Al-Walid selama 1 tahun. Dan khalifah terakhir yang memerintah ialah Marwan bin Muhammad, iaitu selama 5 tahun, sehinggalah ia menjadi kerajaan Abbasiyah. Pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah adalah pemerintahan umat Islam yang berkembang selepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Maksudnya, zaman ini diperintah selepas saja zaman Khulafa' Ar-Rasyidin habis memerintah. Pengasas dan khalifah pertama ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, manakala khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Pusat kerajaan Bani Umayyah adalah di Damsyik, Syria. Tempoh kerajaan Bani Umayyah adalah selama 91 tahun 4 bulan. Aspek-aspek perkembangan Bani Umayyah terbahagi kepada 6, iaitu sosial, ketenteraan, ekonomi, politik dan pentadbiran, keilmuan dan sains dan perubatan. Perkembangan sosial pada zaman Bani Umayyah. Mereka telah menjamin kebajikan masyarakat dengan membela golongan yang lemah. Mereka juga berjaya membasmi kemiskinan yang ada pada waktu zaman Bani Umayyah. Perkembangan ketenteraan pada zaman Bani Umayyah. Jabatan ketenteraan berkembang dan mempunyai sistem gaji yang tersusun. Seramai 40,000 orang tentera berdaftar di Mesir, 60,000 orang tentera berdaftar di Syam dan 60,000 orang lagi tentera berdaftar di Iraq. Mereka bekerjasama membina beberapa kapal perang bagi menghadapi ancaman musuh kerajaan Rom melalui Laut Mediterranean. Mereka telah menubuhkan 3 armada tentera laut yang berada di Syam, di Mesir dan di Afrika Utara bagi menghadapi ancaman musuh kerajaan Rom. Mereka juga telah meluaskan wilayah Islam ke negara-negara Asia, ke Afrika dan juga ke Eropah sehingga Andalus, iaitu Spanyol yang berada di barat dan India yang berada di timur. Perkembangan ekonomi pada zaman Bani Umayyah. Mereka juga telah mengeluarkan mata wang dinar mereka sendiri bagi menguatkan ekonomi antara wilayah-wilayah Islam daripada saingan dan pengaruh ekonomi asing. Mata wang mereka yang terdiri daripada emas, perak dan tembaga telah menyatukan antara wilayah-wilayah Islam dalam satu sistem kewangan yang seragam.
Selain itu, mereka juga memajukan kegiatan pertanian dengan memperkenalkan sistem perairan dan teknik penanaman yang baharu. Walaupun begitu, mereka juga telah menumpukan perhatian kepada bidang perdagangan dan perniagaan mereka sendiri. Akhir sekali, mereka juga membina jalan raya bagi memudahkan perhubungan antara wilayah-wilayah Islam, terutamanya bagi mengerjakan umrah dan haji di Mekah. Dari segi politik dan pentadbiran, yang pertama, perubahan sistem pelantikan khalifah secara syura kepada sistem monarki. Maksudnya adalah sebelum diorang ubah, sistem pelantikan ni dilakukan dengan bersyarat, tapi dia tukar jadi sistem monarkis, macam keturunan dia je yang jadi pemerintah. Yang kedua, mengubah pusat pemerintahan kerajaan ke Damsyik oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga, melaksanakan dasar pengasingan kuasa antara pemerintah dan hakim secara penuh. Maksudnya kuasa pemerintah lain, kuasa hakim lain. Yang keempat, mewujudkan jawatan polis bagi menjaga keselamatan pemimpin dan menjaga keamanan negara. Perkembangan dan kegemilangan tamadun Islam pada zaman Bani Umayyah dari segi keilmuan. Yang pertama, kemunculan tokoh-tokoh mazhab fiqh seperti Imam Abu Hanifah di Iraq dan Imam Maliki di Madinah. Yang kedua pula, kemunculan ulama-ulama terkenal seperti Imam Zuhri, Imam Hasan Al-Basri dan Imam Al-Auza'i. Yang ketiga pula, pengumpulan dan penulisan hadis-hadis bagi mengelakkan daripada berlakunya pemalsuan hadis pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebagai contoh, kita dapat tengok pada hari ini, terdapat pelbagai hadis palsu yang tercipta menyebabkan ramai umat Islam yang hampir terpesong apabila membacanya dan mempercayai hadis palsu tersebut tanpa menyelidikinya. Yang keempat, tulisan dalam Al-Quran dikemas kini dengan meletakkan tanda-tanda yang memudahkan bacaan seperti syaddah dan dhammah. Yang kelima pula, perkembangan ilmu kalam yang meluas mendorong wujudnya pemikiran-pemikiran dan kelompok-kelompok baru seperti Mu'tazilah dan Khawarij. Permasalahan ilmu yang sering dibincangkan ialah permasalahan Al-Qad dan Al-Ihtiyar serta kedudukan iman pelaku dosa besar. Aspek terakhir yang akan dikemukakan ialah dari segi sains dan perubatan. Antara perkembangan dan kegemilangan tamadun Islam pada zaman Bani Umayyah dari segi sains dan perubatan ialah aktiviti keilmuan telah berkembang dan bertambah pesat sehingga Damsyik menjadi satu kota ilmu yang terkemuka. Kemudian, Khalid bin Yazid juga telah menterjemahkan ilmu perubatan dan ilmu kimia daripada bahasa Greek serta Kipti ke dalam bahasa Arab. Dan perkembangan yang terakhir ialah pembinaan hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Bukan itu sahaja, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik juga telah melantik doktor-doktor pakar serta memberikan mereka gaji yang khusus. Dan yang terakhir ialah info tambahan. Bahasa Greek merupakan bahasa yang digunakan oleh orang Greek iaitu bahasa Yunani, manakala bahasa Kipti ialah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Mesir kuno. Sistem monarki pula ialah sistem pemerintahan beraja. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.